Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan membuat 4 live, mungkin lebih. Jadi jadual dia pukul 12 sekarang ni, kita tengah buat live dengan tajuk Gelombang Harapan Palsu Anwar Ibrahim, PH 56 BN 29, ya. Diikuti dengan pukul 2 petang. Selepas sembahyang Jumaat, kita akan membuat live khas bersama Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan. Diikuti dengan pukul 3 live yang bertajuk Strategi Kubu Kosong PH dan PN, dan pada pukul 5 petang live yang bertajuk PH Barisan Nasional akan hilang banyak kubu kuat, ya. Jadi mungkin ada live lebih selepas itu, sebab kita berada di ambang pilihan raya umum ke-15. Sekejap, ya Tuan, okey. Okey. Okey, jadi sekarang saya akan mulakan live pertama, ya. Terima kasih Muhammad Rizam kerana bantu memberitahu bahawa audio dia clear. Okey. Jadi live sekarang ni adalah Gelombang Harapan Palsu Anwar Ibrahim, PH 56 BN 29. Jadi saya ada tetamu-tetamu di depan saya, dan mereka juga akan memberi feedback, mungkin soalan yang akan ditanya. Jadi sepintas lalu, bila saya membuat live, anda semua sudah kenali saya hanya berpandu kepada fakta, dan hari ini saya akan memberi satu fakta yang tidak mungkin sesiapa nafikan. Saya akan buktikan bahawa Anwar sedang mereka cipta satu gelombang palsu, ya, untuk menimbulkan persepsi kononnya Pakatan Harapan ni akan sapu habis negara. Jadi saya akan huraikan, dan kemudian anda boleh bertanya soalan, dan penonton di depan pun boleh bertanya soalan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini mengadakan beberapa ceramah di kawasan-kawasan tertentu, dan kemudian ini dibawa oleh media, termasuk media Pakatan Harapan, dengan tajuk-tajuk seperti sudah berlaku satu gelombang Pakatan Harapan, ya, dan kononnya ada beribu-ribu orang yang hadir dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali, kalau kita rujuk kepada PRU 14, saya nak buktikan ni. Kalau kita rujuk kepada PRU 14, kita masuk page Facebook Pakatan Harapan, berbelas-belas ceramah yang diadakan oleh ramai calon yang diletakkan di sana dengan menunjukkan jelas, ya, kehadiran beratus-ratus, kadang-kadang beribu-ribu orang untuk menonton setiap satu calon, tidak kira siapa calon itu. Itu yang dikatakan gelombang perubahan Pakatan Harapan pada PRU 14. Kerana orang tidak kisah siapa calon itu, orang cuma hendak Pakatan menang. Siapa saja ada di sana pada ketika itu, ramai yang turun, ya. Jadi kalau anda pergi ke page Facebook Pakatan Harapan hari ini, anda akan lihat 2-3 ceramah yang dibuat oleh Anwar yang diwar-warkan, dan 1-2 ceramah lain oleh individu lain seperti Rafizi. Tidak lebih dari itu. Banyak calon Pakatan Harapan, ceramah dia tak sampai pun 50 orang turun, termasuk Muhammad Sabu, termasuk Anwar sendiri di kawasan-kawasan tertentu. Jadi ini adalah satu permainan persepsi. Lagi satu, saya nak cerita, kalau anda masih tidak yakin, saya cerita apa yang berlaku pada 2013. Pada ketika itu tak ada Pakatan Harapan. Pada ketika itu hanya ada Pakatan Rakyat, ya. Jadi Pakatan Rakyat, walaupun satu gabungan tidak rasmi, Pakatan Rakyat mendakwa, khususnya PKR, kononnya dia ni nak sapu habis. Ini memang dialog Anwar yang dia kerap gunalah. Dia suka sebut, dia nak sapu habis, kita akan berarak ke Putrajaya kononnya pada 2013. Ingat lagi, ya saudara-saudari? Ya. Jadi selepas PRU 13, bukan hanya Pakatan Harapan gagal, jangan kata nak berarak ke Putrajaya, berarak 10 meter depan pun tak sanggup lepas keputusan keluar. Barisan Nasional memenangi 133 kerusi. Masa tu barisan kuat lah. Masa tu tak ada perikatan, tak ada GTA, ya. Dia menang 133. Dan PKR, saudara-saudari, PKR yang kononnya nak menang besar, nak sapu satu negara ni, hanya menang 30 kerusi. Ya, hanya menang 30 kerusi. Jadi saudara-saudari mungkin kata itu dulu, sekarang lain. Okey.
Saya nak cerita, Anwar begitu hampa dengan keputusan, begitu malu dengan keputusan selepas menipu kononnya PKR nak berarak ke Putrajaya. Tak sampai 5 hari selepas itu, Anwar membuat dakwaan palsu kononnya berlaku penipuan dalam pilihan raya tersebut, dan dia memulakan satu siri perhimpunan di seluruh negara, bermula di tak silap saya bermula di Kelana Jaya. Kelana Jaya ya? Kelana Jaya. Dan dianggarkan lebih 100,000 orang hadir. Tak sampai 5 hari selepas PRU 13 pada 2013, selepas PKR hanya menang 30 kerusi, Anwar berjaya kumpulkan 120,000, ada yang kata 60,000, ada yang kata 120,000, tapi berpuluh-puluh ribu orang di Stadium Kelana Jaya sampai melebihi daripada tempat duduk. Tempat duduk dia hanya 20 hingga 30,000. Ya. Orang kat luar stadium, dalam stadium. Ya. Jadi 30 kerusi boleh kumpul berpuluh-puluh ribu. Maknanya berpuluh-puluh ribu sekalipun yang turun tidak menandakan PKR kuat. Faham tak? Berpuluh-puluh ribu sekalipun turun ceramah, biar stadium penuh sesak sampai orang duduk atas bumbung sekalipun, tidak bermakna PKR kuat. Ini baru saja 1,000 lebih yang turun. Itu pun di kawasan-kawasan kubu kuat Anwar. Jadi persepsi ditimbulkan kononnya ada gelombang pakatan. Hakikatnya saya sudah membuat ramalan hari itu. Dan saya bacakan intipati ramalan saya. Pakatan Harapan dijangka akan hanya menang 56 kerusi pada PRU 15 ini. Kalau ia pun dia menang lebih, mungkin 61 kerusi. Manakala itu Barisan Nasional dijangka menang 29 kerusi. Kalau ia pun menang lebih, hanya 32 kerusi. GTA dia adalah gabungan baru. Jadi sukar bagi kita ramal secara spesifik jumlah kerusi GTA. Jadi kita selepas berurusan berbulan-bulan dengan pakar-pakar politik, penganalisa politik, sumber-sumber risikan saya dan sumber-sumber daripada jabatan-jabatan dan agensi-agensi yang melakukan penyelidikan, setelah menilai data-data termasuk tinjauan-tinjauan yang saya lakukan secara online dan transparan, dan setelah membuat tinjauan-tinjauan menerusi panggilan telefon dan chat di Facebook melibatkan beribu-ribu orang, keputusan ini dicapai. PH antara 56 hingga 61 kerusi, BN antara 29 hingga 32 kerusi. Tetapi kalau kita campurkan jangkaan kerusi GTA dengan Perikatan Nasional dengan warisan, dijangka 110 kerusi. Jadi tidak ada gelombang Pakatan Harapan, tidak ada gelombang Perikatan Nasional, tidak ada gelombang Barisan Nasional. Itulah yang paling teruk. PKR dengan UMNO yang paling teruk sekarang. Hakikatnya hanya ada tsunami Melayu yang akan berlaku. Dan tsunami Melayu ini adalah undi-undi dendam, undi-undi boykot daripada UMNO yang akan mengalir masuk sama ada kepada PAS atau Pejuang atau Bersatu. Itu realitinya. Ya. So ini yang saya nak sebutkan. Jadi saya ada buat satu live di dalam YouTube Regi J. Siri Taudin. Anda boleh tonton, di mana saya ada jelaskan sejelas-jelas mungkin bagaimana analisa dan ramalan muktamad itu dibuat. Tapi ingat, ramalan tetap ramalan. Itu nombor satu. Nombor dua, saya tidak pernah sekali-kali kata GTA akan menang banyak ini ke, GTA akan menang banyak itu ke. Tidak pernah. Sebab saya faham pilihan raya ini sememangnya sukar diramal dengan tepat. Okey. So saya buka kepada soalan jika anda ada soalan. Ya. Sementara menunggu soalannya, jadi anda perlu share ramai-ramai, sebab fakta yang saya beri tadi, Anwar tidak ada sesiapa boleh nafikan. Saya ulang PRU 13, PKR kalah, kira menang 30 kerusi saja, tak sampai 5 hari lepas tu Anwar boleh kumpulkan 100,000 lebih orang. Jadi 100,000 sekalipun yang turun tidak bermakna PKR kuat. Ini baru 1,000 lebih. Tun mengadakan ceramah, tuan-tuan ada ramai yang hadir kan? Tun tak war-warkan. Tun tak buat benda tu seolah-olah Tun dah pecah rekod. Tak ada. Tun diam je. Tapi kononnya Tun nak kalah di Langkawi. Anda tonton di Regi J. Siri Taudin, saya ada buat random interview bersama orang-orang Langkawi.
Bila-bila kita jumpa, semua akan katakan, pak cik ke, mak cik ke, budak muda ke, dia akan kata, kami tidak akan pinggirkan Tun Mahathir. Jadi kalau soalan anda, mengapa benda ni tak nampak dalam media? Saya dah jelaskan semalam di dalam satu live. Memang kita dapat maklumat, ada arahan-arahan kepada media-media tertentu untuk tidak sebut apa-apa yang positif berkenaan dengan Pejuang dan GTA, kerana ada misi bersama untuk cuba pastikan Tun tidak kembali sebagai Perdana Menteri. Hakikatnya, bila saya lakukan tinjauan, Pejuang dan PAS duduk di tangga pertama dan kedua sebagai parti pilihan rakyat. Tapi kalau anda lihat media-media tertentu, anda akan lihat mereka sama ada sudah berpihak kepada PH atau sudah berpihak kepada Perikatan. Ini bukan perkara ganjil. Ini bukannya janggal. Ini sudah biasa. Media-media di Malaysia tidak transparent, tidak duduk di tengah, dia akan berpihak. Saya, walaupun saya duduk belakang, saya ada bendera Pejuang, tapi bila saya cerita benda ni, saya ada membuatnya secara terbuka. Anda sudah lihat sendiri tinjauan saya. Saya memang transparent. Anda boleh masuk. Saya memang galakkan semua masuk untuk undi. Tak kira anda penyokong Pakatan ke, penyokong Perikatan ke. Jadi saya transparent biarpun belakang saya ini ada bendera Pejuang. Ya. So inilah realiti sebenar. Jadi share ramai-ramai. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya. Nakia, saya pun pergi ke ceramah di Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya nak tengok temberangnya sebagai bekas banduan. Warsito to, awak ni dapat duit berapa bro? Dasar kau ni tak betul pui. Okey, Warito to, awak dapat berapa nak jadi kutu rayap, nak merayap kat page saya? Jawab dulu ya. Okey, ada soalan tak tuan-tuan yang bijaksana di depan saya ni? Okey. Ada ni memang anda lihat saudara-saudari, saya heran ya. Begitu beribu laskar PKR, beribu laskar Perikatan. Maknanya Tun ini ancaman. Kalau Tun bukan ancaman, anda tidak akan lihat laskar ni. Beribu. Kalau setiap hari anda buang beratus, akan mai beratus lagi. Ya, tak boleh habis. Banyak mana duit mereka belanja nak timbul persepsi. Okey. Kadir Rentak, boleh tolong ulang balik jumlah keputusan ramalan Tuan Regi? Anda boleh sebenarnya ulang siaran ni lepas saya habis, tapi tak apa. Kalau kita gandingkan kerusi, jumlah kerusi GTA campur dengan Perikatan, campur dengan warisan, ya, saya tak pernah beritahu jangkaan kerusi GTA saja, tak pernah. Okey, kalau kita jumlahkan dijangka 110. Kalau kita lihat Pakatan Harapan dijangka 56 hingga 61. Barisan Nasional dijangka 29 hingga 32. Itu ramalan muktamad, ya. Okey, jika tidak ada soalan, pastikan anda bersama saya pada pukul 2 petang atau 2 lebih ada live khas, ya, bersama Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan. Pukul 3 ada live berhubung strategi kubu kosong Pakatan dan Perikatan. Dan pada pukul 5 ada live yang bertajuk PH dan barisan akan hilang banyak kubu kuat. Ya. Jadi masa-masa yang saya berikan adalah masa jangkaan, mungkin berubah. Ya. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Pastikan anda share ramai-ramai ya. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.